Salam sejahtera semua. Hari ini kamu masih bersama-sama dengan Cikgu T dalam mata pelajaran pengurusan kehidupan, pengurusan diri, tajuk 8.0, kemahiran mengurus tingkah laku di tempat kerja. Kemahiran mengurus tingkah laku di tempat kerja. 8.1 Pengurusan masa di tempat kerja. Pada akhir pelajaran, murid boleh 8.1.1 mengenal pasti kepentingan mengurus masa. 8.1.2 mengenal pasti peruntukan waktu bekerja dalam sehari. 8.1.3 mengenal pasti cuti umum dan cuti am dalam kalender. 8.1.4 mematuhi peraturan waktu yang telah ditetapkan di tempat kerja. Definisi masa atau maksud masa. Pengurusan masa yang berkesan ialah penggunaan masa sepenuhnya tanpa pembaziran dan masa digunakan sepenuhnya dengan melakukan aktiviti yang berfaedah dan mendekatkan dengan murid dengan matlamat yang hendak dikecapi. Murid bijak membahagi masa dengan cekap dan mencukupi untuk melakukan aktiviti-aktiviti harian seperti belajar, menyiapkan tugasan, mengulang kaji, berehat, tidur, bermain, beriadah dan lain. Kepentingan mengurus masa sangat terhad. Memastikan masa yang ada boleh digunakan untuk kejayaan dalam hidup. Mengatur masa dengan betul bagi memudahkan kerja harian. Kerja-kerja yang diatur mengikut masa yang betul. Mewujudkan sikap positif terhadap penggunaan masa. Mengelakkan daripada melakukan perkara yang sia-sia dan buang masa. Memastikan semua kerja boleh disiapkan pada masanya. Meningkatkan kecekapan dan ketepatan bekerja. Peruntukan waktu bekerja dalam sehari. Waktu bekerja di bawah Akta Kerja 1955, Seksyen 60A-1 Akta Kerja 1955, pertama, pekerja tidak boleh bekerja lebih 5 jam berturut-turut tanpa rehat tidak kurang daripada 30 minit. Kedua, lebih daripada 8 jam dalam satu hari. Ketiga, lebih 48 jam dalam seminggu. Ini adalah Akta Kerja 1955. Waktu kerja. Pertama, mematuhi waktu kerja 8 jam sehari dan tidak melebihi 12 jam sehari termasuk kerja lebih masa. Seksyen 60A-B dan Seksyen 60A-B-7 Akta Kerja 1955. Yang kedua, memberi waktu rehat sekurang-kurangnya 30 minit dalam tempoh 5 jam bekerja. Seksyen 60A-1-A-E Akta Kerja 1955. Yang ketiga, mematuhi waktu kerja tidak melebihi tempoh masa 10 jam terus-menerus dalam satu hari. Seksyen 60A-1-C Akta Kerja 1955. Yang keempat, tidak menetapkan jumlah bekerja melebihi 48 jam seminggu. Seksyen 60-1-D Akta Kerja 1955.
Waktu bekerja. Yang kelima, tidak menetapkan purata jam bekerja dalam tempoh 3 minggu tidak melebihi 48 jam seminggu bagi pekerja shift Seksyen 60C huruf besar kurungan 1 Akta Kerja 1955. Yang keenam, membuat bayaran kerja lebih masa bagi kerja lebih masa mengikut kadar yang ditetapkan. Hari bekerja Seksyen 60A huruf besar kurungan 3 kurungan A huruf kecil Akta Kerja 1955. Cuti rehat mingguan Seksyen 60 kurungan 3 Akta Kerja 1955. Cuti kelepasan am Seksyen 60D huruf besar kurungan 3 kurungan A huruf kecil kurungan 1 kurungan 2 Akta Kerja 1955. Yang ketujuh, tidak membenarkan pekerja melebihi had kerja lebih masa bagi maksud Seksyen 60A huruf besar 4 kurungan A huruf kecil iaitu 104 jam sebulan. Peraturan kerja, had kerja lebih masa 1980. Cuti umum dan cuti am dalam kalender. Minimum 11 hari kelepas am setahun iaitu 5 hari wajib. Pertama, Hari Keputeraan Duri Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong. Kedua, Hari Keputeraan Duri Yang Maha Mulia Sultan atau Wilayah Persekutuan. Yang ketiga, Hari Pekerja. Yang keempat, Hari Kebangsaan. Yang kelima, Hari Malaysia. Yang keenam, mana-mana hari yang diwatakan sebagai hari kelepasan am di bawah Seksyen 8 Akta Cuti atau Kelepasan Am 1951. Yang ketujuh, 6 hari kelepasan am yang lain perlu ditetapkan oleh majikan pada awal tiap-tiap tahun. Yang ke-8, jika diperlukan dan diarahkan majikan bekerja pada hari tersebut, bayaran tambahan perlu dibayar. Rujuk Seksyen 60D huruf besar kurungan 3 Akta Kerja 1955. Cuti umum dan cuti am dalam kalender. Pertama, Tahun Baru, semua negeri kecuali Johor, Kedah, Kelantan, Perlis dan Terengganu. Kedua, Hari Keputeraan Yang Duli Maha Mulia Pertuan Negeri Sembilan hanya untuk Negeri Sembilan. Yang ketiga, Hari Taipusan, Johor, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Perak, Putrajaya dan Selangor. Yang keempat, Hari Wilayah Persekutuan, negeri yang cuti, Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya. Yang kelima, Tahun Baru Cina, semua negeri. Yang keenam, Tahun Baru Cina, hari kedua, semua negeri. Cuti umum dan cuti am dalam kalender. Yang ketujuh, cuti hari ulang tahun Pertaburan Sultan Terengganu untuk negeri Terengganu sahaja. Yang kedapan, Israk dan Mikraj untuk negeri Kedah, Negeri Sembilan, Perlis dan Terengganu. Yang kesembilan, Hari Keputeraan Sultan Johor hanya cuti untuk negeri Johor sahaja. Yang ke-10, Good Friday cuti untuk negeri Sabah dan Sarawak. Yang ke-11, cuti awal Ramadan untuk negeri Johor, Kedah dan Melaka. Yang ke-12, Hari Pengistirahan Melaka sebagai bandaraya bersejarah, cuti untuk Melaka sahaja. Yang ke-13, Hari Keputeraan Sultan Terengganu untuk cuti untuk negeri Terengganu sahaja. Cuti umum dan cuti am dalam kalender. Yang ke-14, Hari Cuti Hari Nuzul Al-Quran, semua negeri kecuali Johor, Kedah, Melaka, Negeri Sembilan, Sabah dan Sarawak. Yang ke-15, Hari Pekerja, semua negeri. Yang ke-16, Cuti Hari Raya, semua negeri. Yang ke-17,
Hari Raya Aidilfitri hari kedua semua negeri. Yang ke-18 cuti Hari Raya Aidilfitri Johor dan Kedah. Ini adalah tambahan. Yang ke-19 cuti Hari Wesak semua negeri. Yang ke-20 cuti Pesta Keamatan hanya libatkan Labuan dan Sabah sahaja. Cuti umum dan cuti am dalam kalender. Yang ke-20 Pesta Keamatan hari kedua Labuan dan Sabah. Yang ke-22 Hari Gawai cuti untuk Sarawak. Yang ke-23 cuti Hari Gawai hari kedua untuk Sarawak. Yang ke-24 Hari Keputeraan yang di-Pertuan Agong semua negeri. 25 Hari Keputeraan Sultan Kedah cuti untuk negeri Kedah sahaja. Yang ke-20 Hari Bandar Warisan Dunia Georgetown cuti Pulau Pinang sahaja. Yang ke-27 Hari Jadi yang di-Pertuan Negeri Pulau Pinang hanya Pulau Pinang sahaja cuti. Yang ke-28 Hari Keputeraan Raja Perlis cuti untuk Negeri Perlis. Yang ke-29 Hari Arafah cuti untuk Negeri Terengganu. Cuti umum dan cuti am dalam kalender yang seterusnya. Yang ke-30 cuti Hari Raya Haji semua negeri. Yang ke-31 cuti Hari Raya kedua hanya libat Kedah, Kelantan, Perlis dan Terengganu. Yang ke-32 Hari Sarawak cuti untuk negeri Sarawak. Yang ke-33 cuti Hari Keputeraan Sultan Pahang untuk negeri Pahang. Yang ke-34 Awal Muharram cuti semua negeri. Yang ke-35 Hari Kebangsaan cuti untuk semua negeri. Yang ke-36 Hari Almarhum Sultan Iskandar cuti untuk negeri Johor. Yang ke-37 Hari Malaysia cuti semua negeri. Yang ke-38 Hari Jadi yang di-Pertuan Negeri Sabah cuti untuk negeri Sabah. Cuti umum dan cuti am dalam kalender. Yang ke-39 Hari Jadi di Pertuan Negeri Melaka cuti untuk negeri Melaka. Yang ke-40 Hari Jadi yang di Pertuan Negeri Sarawak untuk cuti untuk negeri Sarawak. 41 Maudiluasu cuti untuk semua negeri. 42 Hari Dipawali semua negeri kecuali Sarawak. Yang ke-43 Hari Keputeraan Sultan Perak hanya untuk negeri Perak. Yang ke-44 Hari Keputeraan Sultan Kelantan cuti untuk negeri Kelantan. Yang ke-45 Hari Keputeraan Sultan Kelantan hari kedua untuk Kelantan sahaja. Yang 46 Hari Keputeraan Sultan Selangor untuk cuti untuk negeri Selangor. Cuti umum dan cuti am dalam kalender. Yang ke-47 cuti Hari Natal untuk Sabah. 48 Hari Christmas untuk semua negeri. Cuti. Pertama, memberikan sekurang-kurangnya 1 hari rehat mingguan kepada pekerja Seksyen 59-1 Akta Kerja 1955. Kedua, memberi sekurang-kurangnya 11 hari cuti kelepasan am kepada pekerja Seksyen 60D Akta Kerja 1955. Yang ketiga, memberi cuti tahun bergaji mengikut tempoh perkhidmatan kepada pekerja Seksyen 60E Akta Kerja 1955. Yang keempat, memberi cuti rehat bergaji mengikut tahun perkhidmatan kepada pekerja Seksyen 60F Akta Kerja 1955. Yang kelima, memberi cuti bersalin 60 hari dan allow bersalin kepada pekerja yang layak Seksyen 37 hingga 41 Akta Kerja 1955.
Selamat belajar untuk pelajaran hari ini. Jumpa lagi anak murid di sesi akan datang. Sekian, terima kasih.